Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan daripada tafsir juzuk yang ke-30. Perbahasan kita masih lagi pada surah yang ke-90, iaitu surah Al-Balad. Sebelum ni kita dah masuk 4 ayat pertama daripada surah Al-Balad. Dan mungkin kita boleh ingat balik beberapa poin penting daripada surah Al-Balad ni. Pertama, kalau kita tengok surah Al-Balad, dia berada dalam kategori surah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Nama surah ni diambil daripada ayat pertama, bila mana Allah Ta'ala sebut pada ayat pertama, La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Dalam terjemahan kita akan tengok apa yang dia akan terjemah. Dia akan sebut, aku bersumpah dengan negeri ini. Dalam setengah-setengah terjemahan mungkin dia sebut, aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia buat kurungan Mekah tu sebab tidak disebut dengan jelas Al-Balad itu adakah benar merujuk kepada Mekah Al-Mukarramah, iaitu tempat lahir Nabi SAW dan juga tempat tinggalnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yang mana di situ adanya Kaabah Al-Musharrafah. Tapi apa yang kita boleh tengok pada ayat ni, Tuhan mulakan dengan sumpah. Perkataan la dalam ayat pertama ni ialah adawatul qasam, termasuk daripada bentuk-bentuk sumpah. Walaupun ianya bukanlah menjadi kebiasaan percakapan, dan juga mungkin sebahagian kita asing untuk dengar perkataan la ini bahagian pada sumpah, tapi secara umum kita kena tahu bila mana surah-surah yang dimulakan dengan sumpah, ada di sana benda-benda penting yang Allah Azza wa Jal ingin untuk kita beri perhatian. Dan paling umum, paling basic kita tahu, bila mana ada sumpah, maka ada jawab bagi sumpah itu. Maknanya ada benda yang Tuhan tarik dulu 2-3 benda, lepas pada tu Tuhan akan sebut, ini benda yang dia nak sampaikan. Kita dah masuk dulu 4 ayat pertama ni. Bila mana Allah Ta'ala sebut, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. 3 ayat tu, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. 3 ayat ni ialah Tuhan sebut beberapa benda. Iaitu pertama, Tuhan sebut tentang balad. Kita ambil umum dulu, tak sebut lagi Mekah, tapi sebut balad. Kemudian Tuhan kata, anta hillum bihadzal balad.
Ayat kedua ni kalau kita tengok dalam terjemahan dia akan sebut wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau tinggal di negeri ini. Dalam terjemahan, dalam tafsiran dia akan sebut dan engkau dalam kurungan wahai Muhammad tinggal di negeri ini dan sentiasa ditindas. Itu dalam pimpinan Ar-Rahman. Dalam terjemahan Indonesia pun mungkin dia ada sebut macam tu. Okay. Cuma kita ambil dari segi keumuman lafaz dulu. Maknanya lafaz tu tak sebut tentang maksud yang khusus. Lafaz tu hanya sebut tentang anta. Anta situ ialah merujuk kepada kata ganti nama yang bermaksud kamu, awak. Hillun, kamu berada di tempat itu. Hillun bihadzal balad, maknanya kamu berada ataupun kamu sedang duduk di situ, sedang berada di negeri tersebut. Negeri itu pun tak sebut negeri mana. Kemudian Tuhan sebut ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad, demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Okay. 3 benda. Al-balad, orang yang tinggal di balad tersebut, dan juga walid, manusia yang berkeupayaan untuk mengeluarkan zuriat, dan zuriat yang keluar. Jadi 4 perkara kalau kita tengok Tuhan sebut dalam sumpah ni. Tempat tinggal, orang yang duduk di tempat tinggal tersebut, orang yang duduk itu dia akan keluarkan zuriat dia dan zuriat dia sendiri. 4 perkara. Orang, pertama, tempat tinggal orang, zuriat dia dan juga dia tu sendiri. Okay. Jadi 3 benda ni, 3 ayat ni Tuhan datangkan dalam bentuk umum. Tuhan datangkan dalam bentuk umum. Tak sebut siapa al-balad ni. Tak sebut juga anta tu siapa. Tak sebut juga walid tu siapa. Walad tu pun siapa. Tak sebut. Dia datang dalam bentuk yang kosong, yang luas. Boleh jadi balad tu memang betul Mekah. Boleh jadi balad tu tempat lain. Anta tu boleh jadi Nabi. Boleh jadi juga Nabi Muhammad dan juga Nabi-Nabi yang lain. Okay. Walid itu boleh bermakna dengan manusia yang boleh beranak, merujuk pada perempuan. Dan juga kadang-kadang boleh bawa maksud walid dengan maksud bapa, ayah. Walad dengan maksud anak dan juga dengan maksud zuriat. Okay. Jadi ini beberapa item, benda-benda yang disebut dulu. Dia masih samar lagi. Dia masih lagi kelabu lagi. Apa nak sebut ni? 3 ayat ni. Masuk ayat keempat, baru Tuhan bagi sikit opening. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Okay. Ayat yang keempat kita tengok. Allah Ta'ala kata apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu sentiasa dia duduk dalam satu keadaan. Keadaan tu Arab panggil kabad. Kabad dalam bahasa Melayu kita sulit ataupun susah. Bukan kabad yang letak dalam meriam buluh tu. Tu kabad lain. Okay. Okay. Kabad ni dengan makna dia orang Arab, hati ni, hati dia panggil kibdah ataupun kabid. Hati kita. Cuma kita Melayu ni jantung pun kita panggil hati. Okay. Hati tu nak sebut pada kita, bila mana kena satu benda tu, dia rungsing di dalam. Maknanya benda susah lah. Benda susah yang merungsingkan. Tuhan nak cerita, sesungguhnya kami cipta manusia ni, dia akan duduk dalam situasi yang rungsing dan susah. Tak akan boleh lagi. Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir At-Tabari, mana-mana tafsir lah, termasuklah tafsir Nusantara ni, tafsir Hamka ni pun, dia akan sebut manusia akan kena kesusahan di sini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sini kesusahan jenis macam mana? Kesusahan yang akan kena pada rohani dia, dalaman dia. Luar elok, boleh berjalan, nampak tak cacat, nampak semua elok. Tak ada perubahan yang ketara sangat pada tubuh badan. Tapi dalaman dia sedang menderita. Itu maksud kabad. Sebab tu perkataan kabad itu datang dalam tanpa ada alif lam. Maknanya
apa-apa kesusahan. Dan yang kedua maksudnya ialah kesusahan berbentuk jasmani. Kena pukul, nampak, rebah, sakit. Okay. Ayat ni saya buat rumusan lah daripada semua tafsir yang ada, dan antara yang kita rujuk ialah tafsir Al-Azhar oleh Profesor Hamka. Okay. Ayat ni turun ketika mana Nabi sedang menghadapi kontroversi daripada masyarakat. Benda-benda yang orang nampak Nabi ni teruk, itu benda kontroversi. Orang nampak Nabi ni semacam pada orang lain. Okay. Ataupun istilah kita ni, dah mari suara-suara layang, suara-suara sumbang nak ancam Nabi Muhammad ni, nampak kuat sangat bercakap benda lain pada orang duk selalu buat. Kita kena buat sesuatu. Benda tu datang ke telinga Nabi. Muhammad ni hari-hari bangun pagi kerja fikir macam mana nak kutuk berhala. Dia ni kena bagi penampar sekali baru tahu kot. Dah mula datang kata-kata macam tu. Okay. Waktu ni Nabi berat. Sebab apa yang Nabi bawa betul, cuma yang orang tengok tak betul. Itu keadaan dia. Okay. Dan Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi, itu ialah apa yang Tuhan buat. Yang kamu duk dengar, orang sedang rancang nak bunuh, orang sedang rancang nak kacau family, orang sedang rancang nak kacau sahabat. Ini ni semua ni yang susah-susah ni Allah Ta'ala yang buat. Sebab dia kata laqad khalaqna, sesungguhnya kami yang ciptakan manusia ni, dia masuk dalam situasi susah. Bukan orang lain, bukan orang yang nak buat susah tu yang buat. Dia itu ialah makhluk yang Tuhan gerakkan untuk kita masuk dalam situasi itu. Ayat ni dia kadang-kadang bermaksud ancaman, dia kadang-kadang bermaksud tasliyah. Tasliyah ni maksud dia apa? Benda yang bagi Nabi ni tenteram balik lepas daripada dah penat. Cuma yang paling penat pada Nabi ni ialah dalaman Nabi paling penat. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tanya Nabi dalam banyak-banyak hari ni, dia tanya Nabi ni waktu Nabi dah berusia dah, Nabi dah nak meninggal, nak wafat dah. Tanya Nabi, dalam banyak-banyak hari yang kamu lalui dalam menyampaikan tauhid ni, hari apa yang paling berat melebihi hari kalahnya orang Islam dalam perang Uhud? Perang Uhud orang Islam kalah. Perang Uhud yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Tahun pertama berlaku perang Badar, setahun lepas pada tu berlakunya perang Uhud. Sebab dalam mata pandangan Aisyah ni, perang yang paling teruk beri kesan terjejah Islam ni perang Uhud, sebab kalah teruk. Nabi pun kata, tidak ada hari yang lebih berat pada aku dalam dakwah ni melainkan hari aku dihalau oleh penduduk kota Taif. Hari tu paling berat. Okey, saya nak bagi perbandingan pada tuan-tuan. Perang Uhud, 70 orang sahabat meninggal. Dihalaunya Nabi daripada kota Taif, siapa meninggal? Tak ada orang meninggal. Nabi luka. Perang Uhud Nabi luka. Keluar, kena hambat, kena ligan keluar daripada kota Taif pun Nabi luka. Tapi kematian tidak ada. Tapi Nabi kata, hari keluarnya aku daripada kota Taif, ketika mana aku dihalau oleh penduduk Bani Thaqif. Yang duduk di Taif ni lah Bani Thaqif. Aku dihalau keluar, hari tu hari yang paling berat, sehingga aku rasa tak ada hari dah yang lebih baik melainkan aku mati je gitu. Sebab tu ada riwayat sebahagian mengatakan Nabi lepas daripada kota Taif tu, Nabi macam rancang nak bunuh diri. Tapi riwayat ni ada pertikaian di kalangan para ulama. Ada pertikaian sikit, betul ke Nabi ni dia boleh berniat nak bunuh diri? Riwayat tu ada, tapi tak ramai para ulama bersetuju Nabi sebut kalau boleh aku nak bunuh diri. Tapi ayat Quran memberi isyarat Nabi pernah ada perasaan tu. Kita baca surah Kahfi, kita akan tengok Allah Ta'ala sebut, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu ingin putuskan kepala dan jasad kamu, kepala dan badan. Fala'allaka, hampir-hampir kamu, bakhi'un nafsak. Bakhi' maksud dia apa? Nak bagi kepala dengan badan ni bercerai, maknanya mati.
fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, disebabkan terkesannya kamu tak berimannya mereka terhadap perkataan yang kamu sampaikan, tak nak rasa nak dengar pun apa tauhid tu. Nabi pernah rasa, tapi Nabi tak lafazkan depan sahabat, aku nak bunuh diri kot. Nabi pernah rasa. Normal manusia kalau dia kena lawan, kena hentam dengan orang, dia akan rasa give up, dia akan rasa putus asa, tak semangat dah nak buat. Okay. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 Tuhan nak beritahu, kalau kamu putus asa, itulah yang aku duk buat pada kamu. Aku sedang merancang supaya kamu putus asa. Bukan Tuhan nak suruh kita tu putus asa dan kita layan. Tuhan tahu setiap ujian yang diletakkan pada kita tu, kita mampu ataupun tidak. Okay. Cuma untuk keluar potensi diri, untuk boleh kata orang tu sabar, dia kena ada ujian. Sebab kita tak boleh cerita Nabi Muhammad ni seorang yang penyabar kalau tak ada cerita orang lawan dia. Kena ada cerita orang lawan, baru boleh cerita dia penyabar. Kalau dia daripada keluar perut mak dia sampailah dia meninggal, tak ada orang lawan dia, macam mana kita nak kata dia penyabar? Sebab dia tidak pernah disanggah. Bila mana dia ada cerita pernah disanggah, pernah orang lawan depan-depan, pernah orang nak bergaduh, nak bertumbuk dengan dia, dan dia tak buat apa-apa, maka kita boleh kata Nabi seorang yang penyabar. Okay. Itu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dalam tafsir Ibn Kathir At-Tabari dia akan sebut la uqsimu, itu maksudnya Tuhan bersumpah dengan negeri Mekah. Al-balad itu merujuk pada Mekah, itu pandangan Ibn Abbas. Wa anta, ayat yang kedua, anta itu merujuk pada Nabi Muhammad. Hillun, hillun maksudnya dikuasai. Kadang-kadang boleh bawa juga dengan maksud kamu hidup melata di bumi itu. Maknanya memang Nabi hidup situ. Walaupun Nabi itu tahu itu negeri dia yang dia kena sakiti, tapi Nabi tetap duduk situ. Sebab Tuhan nak beritahu bagaimana patuhnya Nabi. Tidak ada arahan suruh Nabi keluar, Nabi tak keluar. Kalau kena pada orang lain, mungkin orang lain akan pilih untuk tinggalkan tempat tu. Sebab setengah orang bila mana dia kena hentam pada benda betul, hentam selalu, menyebabkan dia tak semangat nak buat, akhirnya dia nak stop. Tapi Nabi ni dia tak pilih untuk stop, tapi rasa runsing tu datang, rasa serabut datang. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa walidin wa ma walad, kamu yang akan melahirkan zuriat, dan zuriat kamu pun akan rasa macam mana yang kamu rasa ni. Maknanya bukan Nabi seorang yang akan rasa, tapi mungkin Nabi yang paling tertinggi kena. Kita semua ni pun untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan tauhid, kita akan kena. Cuma tak tunggu dan tak tahu bila situasi itu akan berlaku. Okay. Kemudian kita masuk ayat kelima. Ayat kelima Allah Ta'ala sebut ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad, adakah manusia menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasinya. Okay. Ayat ni Tuhan nak cerita tentang yang lawan Nabi. Tadi Tuhan nak cerita tentang Nabi, laqad khalaqnal insana fi kabad, itu diri Nabi, diri orang yang kena tindas, Nabi dan para sahabat. Ni ayat 5 sampai 10 ni nak cerita tentang yang lawan Nabi pula. Yang lawan Nabi. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Okey. Allah Ta'ala nak beritahu manusia yang lawan Nabi ni, mereka ada pilihan untuk reti ataupun buat tak reti terhadap apa yang Nabi sebut. Dia ada pilihan. Dia bukan datang-datang dia jadi dengar Nabi bercakap, dia tak reti, tak faham sepatah haram pun apa Nabi duk sebut ni. Tak, dia reti. Bahkan pengetahuan bahasa Arab dia lagi baik daripada Nabi. Bukan nak kata ilmu Nabi itu rendah. Ilmu Nabi paling tinggi ilmu syariat. Tapi ada ilmu-ilmu yang tak menjadi keutamaan. Sebab ilmu yang paling utama kepada kita orang Islam ni ialah ilmu tauhid dulu. Ilmu-ilmu lain dia tak jadi keutamaan. Dia tak jadi keutamaan. Okay. Tapi kalau kita menguasai, itu kelebihan. Sebab tu kita baca kisah perjalanan Nabi Musa, terima arahan pada Allah Ta'ala suruh jumpa Nabi Khidir. Ilmu yang ada pada Nabi Khidir, ilmu laduni, bukan ilmu mustahak pun. Tapi nak beritahu, bila mana dia tu ilmu, hormatilah ilmu. Kalau kita tak nak pandai ilmu tu pun, kena hormat. Itu kita jahil. Kita jahil tentang ilmu tu. Okay. Sebab tu ilmu laduni tak penting untuk Nabi Musa. Ilmu yang penting pada Nabi Musa ialah ilmu tauhid, ilmu syariat. Sedangkan Nabi Khidir itu pun kena hormat syariat Nabi Musa. Cuma Tuhan nak beritahu,
Aku tak suka hamba aku bila mana orang tanya siapa alim, aku paling alim. Itu aku tak suka. Sebab tu aku suruh kamu pergi jumpa Nabi Khidir, supaya kamu tahu ada orang alim benda yang kamu tak alim, iaitu ilmu laduni. Kan kalau kita tengok sebab apa Nabi Musa diperintah untuk pergi jumpa Nabi Khidir ni, sebab waktu dia khutbah Bani Israel tanya, siapakah yang paling alim selain pada kamu wahai Nabi Allah Musa? Nabi Musa jawab, aku paling alim. Jawapan Nabi Musa bukan sombong, tapi jawapan Nabi Musa ialah kenyataan. Tapi Tuhan tak suka bercakap macam tu Tuhan tak suka. Dia ada unsur angkat diri ni, Tuhan tak suka. Tuhan tegur Nabi Musa, dengan sebab kamu jawab macam tu, kamu kena jumpa satu orang hamba aku namanya Khidir. Dia ada ilmu lain yang kamu tidak ada, iaitu ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu apa? Ilmu boleh tahu benda nak jadi lepas pada tu. Tadi hujan, bila pula akan hujan? Itu ada pada Nabi Khidir. Tengok orang ni besar nanti boleh agak dah, dia ni taat ke tak taat. Tengok kereta, tengok perahu, lepas ni kena curi. Ilmu tu ada pada Nabi Khidir. Macam mana Nabi Khidir dapat? Tuhan bagi. Mustahak atau untuk Nabi Musa? Tak mustahak. Tapi dari segi ilmu, kita panggil dia ilmu. Cuma ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu tak bermanfaat. Ilmu tak bermanfaat ni ialah ilmu sihir, ataupun ilmu yang kita ambil lepas tu kita tak boleh beramal. Berat nak beramal, itu pun ilmu tak bermanfaat. Sebab tu kita ni diajar tiap-tiap pagi bangun, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon pada kamu ilmu bermanfaat, amal diterima, dan juga ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dan juga rezeki yang baik. Zikir pagi petang, zikir lepas subuh. Kita tengok ada tampal kat dinding tu, bawah sekali dia ada letak bacaan selepas daripada subuh. Selepas pada salat subuh tu kita baca, sebab kita harap ilmu bermanfaat. Sebab ada orang dia belajar ilmu, belajar tafsir habis, tapi semayang pun tak ada guna pun. Ada orang hafal Quran ingat, bertanding hantar negara mana pun menang, tapi dia tak rasa bila mana orang kata kita hidup kena ikut syariat. Hidup kamu seorang dengan syariat. Dia yang hafal Quran tak rasa apa-apa, tak rasa gerun pun dengan ayat-ayat tentang azab Tuhan, tak ada rasa apa-apa. Okey, yang ni ilmu tu bermanfaat, tapi bagi dia tak jadi manfaat, bahkan akan jadi hujah pula pada dia. Okey. Jadi bila mana orang-orang Arab yang dengar Nabi bercakap, Abu Jahal, Abu Lahab, mana-mana saja konco-konco dia orang yang lawan Nabi ni, yang buat konspirasi terhadap Nabi, mereka ini dibandingkan dengan pengetahuan akademik pendidikan dia orang lebih baik pada Nabi. Mereka pandai menulis semua, tapi mereka dijadikan untuk berpaling daripada apa yang Nabi sebut. Allah Ta'ala nak beritahu pada ayat yang kelima ni, dia orang bukan OKU nak faham apa yang Nabi sebut. Tak OKU pun, bukan kelainan upaya, bukan kurang upaya. Dia orang ada keupayaan, tapi dia orang tidak mahu memilih untuk faham. Okay, itu poin dia. Okay. Sebab tu Tuhan datangkan ayat kelima ni dalam bentuk macam pertanyaan. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Adakah manusia sangka bahawa tiada sesiapa pun yang dapat mengatasinya? Tuhan tanya pada kita yang sedang baca, tanya juga kepada sasaran pertama ayat Quran itu turun ialah pada musyrikin Mekah. Wahai musyrikin Mekah sekalian, adakah kamu rasa tak ada orang dah boleh lawan kamu, boleh mengatasi kamu? Jawapannya mestilah ada lagi yang boleh mengatasi dia, iaitu Tuhan, Allah Ta'ala. Tapi Tuhan tak suruh jawab, Tuhan suruh fikir. Soalan ni ialah soalan untuk bagi satu sasaran tepat dalam kepala dia orang, untuk dia orang fikir. Untuk musyrikin Mekah, ayat ni ialah ayat untuk suruh dia orang fikir. Dia orang buat konspirasi lawan Nabi kiri kanan, pagi petang fikir macam mana nak buat pada Muhammad supaya dakwah dia tak berkembang. Yang dia orang ada usaha tu, tidur malam tak lena fikir duit yang dia orang sumbangkan supaya Nabi ni stop dakwah. Allah Ta'ala kata, kalau aku kata kamu tak boleh buat, kamu tak boleh buat. Kamu buatlah jentera jawatan kuasa banyak mana pun, tak akan boleh melawan projek aku, iaitu projek tauhid ini akan berkembang, bermula daripada bumi Mekah ni terus kepada seluruh dunia.
Sebab musyrikin Mekah dia fikir dengan usaha yang dia orang buat ni, dakwah akan tertutup. Orang tak akan dengar lagi hujah-hujah Muhammad. Okay. Dan ayat ni pun dia datang secara umum. Manusia yang lawan, yang tak nak peduli Quran ni, yang rasa tak penting pun nak belajar-belajar Quran ni, okay, kita penting benda lain. Benda lain yang dia orang penting tu pun satu masa nanti akan jadi tak penting dan tak berguna pada dia. Apa yang dia orang fikir dalam kepala, tak payahlah sungguh sangat bab ni, kita bersungguh bab lain. Yang dia orang duk bersungguh tu nanti akan jadi beban pada dia orang. Itu Tuhan nak jentik kepada kita semua dan juga musyrikin Mekah pada waktu tu. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6 Tuhan sebut, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ini dialog orang kafir. Ini dialog orang yang lawan Nabi. Mereka berkata, yaqul, mereka berkata, ahlaktu malal lubada. Aku telah habiskan harta benda aku ni lubada, luar biasa banyak. Lubada ni maksudnya sangat banyak, bertimbun-timbun. Tak tahu nak bilang dekat mana dah. Lost counting, tak tahu nak bilang. Okay. Nak sebut tentang keadaan musyrikin Mekah, mereka telah keluarkan dana yang banyak untuk lawan Nabi, tapi semua tak berjaya. Akhirnya dia orang kena tunduk. Mekah ni akan naik balik tauhid, akan hancur segala kebatilan. Sebab tu benda yang tuan-tuan kena tahu, di mana-mana potongan bumi atas dunia ni, mana-mana tempat atas muka bumi ni, kalau Tuhan nak zahirkan kebatilan, dia akan zahirkan. Kalau Tuhan nak zahirkan kebenaran, dia akan zahirkan kebenaran. Sebab itu dalam keupayaan Tuhan. Sebab tu kita belajar dalam Al-Asma'ul Husna, kita akan tengok nama-nama Tuhan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang mempunyai jalal, kemegahan, kehebatan, kesempurnaan, ketepatan dalam urusan dan juga dalam arahan yang dia bagi. Wal ikram, dan mempunyai kemuliaan. Kita baca dalam Quran, Zal Jalali wal Ikram ni cuma ada dalam satu surah je, iaitu surah Ar-Rahman. Tempat lain tak ada. Nama Tuhan yang ni ialah nama yang maha besar. Tuhan kalau dia nak keluarkan tauhid pada bumi orang kafir, dia boleh keluarkan. Kalau dia nak keluarkan batil daripada bumi tauhid, dia boleh keluarkan. Itu benda yang kita kena tahu dulu. Sebab tu orang duk viral hari ni, bila mana orang tengok di Arab Saudi ada sambutan sempena dengan Halloween. Halloween ni barat duk buat. Halloween ni bakat jadi hantu semua. Orang jadi pelik, macam mana Arab Saudi ni buat benda ni. Dalam masa yang sama, Malaysia pun duk buat. Malaysia duk buat, orang muda. Tempat kita ni mungkin tak buat lah. Okay. Saya nak sebut ada tuan-tuan dan puan-puan, mungkinlah kerana ada satu sentimen, Arab Saudi je mesti kena komplit semua. Tuan-tuan kena tahu, bumi yang terjaga dalam Arab Saudi tu ialah Mekah dan Madinah saja. Disebut dengan Al-Haramain. Dalam Mekah tu sendiri pun, kalau kita pergi buat umrah ni kan, biasa jemaah umrah Malaysia ni dia akan belaga kawasan Masjidil Haram tu ya. Dia tak akan pergi jauh. Habis jauh pun dia akan pergi ziarah kawasan Gua Thur, manasik haji. Dia tak pergi luar lagi. Mekah juga tapi jauh lagi, ke bandar lagi. Dia tak akan pergi. Saya bukanlah kata saya pernah pergi, tapi saya masuk kawasan tu. Tuan-tuan akan tengok pemuda Arab, dia jauh sikit pada Masjid Dalam. Pemuda Arab malam-malam keluar, Arab ni pergi lepak kedai-kedai kopi ni, Arab lah, Arab. Dia tu berjiran dengan Mekah kurang pada 100 km pun. Berjiran dengan Kaabah tu. Keluar pakai baju macam orang pakai basketball, yang lengan terbuka macam singlet tu. Pemuda Arab, seluar pendek, dan dia orang duduk di kedai-kedai kopi. Itu di Mekah, belum di Riyadh, belum di Jeddah lagi. Itu di Mekah. Tu buat pun benda-benda macam tu. Benda tu ada. Okay. Sebab tu jangan pelik. Kalau kita tengok benda tu, kita kena sedar. Sebenarnya yang duk berjiran dengan Kaabah tu, yang duk menipu dalam jual beli, hari-hari berlaku. Tuan-tuan nak tahu, yang duduk dalam kawasan kedai-kedai tepi-tepi tu, itu bukan bagi harga jujur semua tu. Itu semua tipu. Sebab saya dengar sendiri jemaah Malaysia masuk kedai nak beli jubah, nak beli dekat diri dia ke, nak beli dekat anak dia ke, beli jubah dalam kotak. Jubah tu harga RM70. Ni cerita 5-6 tahun lepas, 2012-2013. Zaman tu tak Covid lagi, zaman tu duit kita pun okey lagi.
Masuk kedai, pasangan suami isteri, agak beromo sikit, orang Malaysia. Masuk kedai, tanya jubah ni, Arab tu boleh cakap Melayu. Arab tu pun kata, jubah ni 160 selai, sedangkan harga dia 70. Mula-mula pakcik tu tanya, jubah ni berapa? Dia macam buat-buat bercakap dengan satu orang kawan dia kat dalam. Dua-dua tu Arab. Saya pasti dia bukan Pakistan, dia bukan apa-apa semua, dia Arab. Arab Saudi, bukan Arab Yaman apa semua yang kerja apa semua. Memang Arab betul. Dia cakap dengan orang dalam. Orang dalam tu kata, turfa'ul as'ar. Angkat sikit harga, jangan bagi bawah 100. Tapi dia cakap Arab, yang pakcik tu tak tahu. Saya tahulah. Saya ada sikit lah kebolehan, boleh faham. Turfa'ul as'ar. Angkat sikit harga. Lalu dia kata 160. Dia kata biasa saya jual 108. Dia cakap Melayu balik. Tapi saya bagi 106. Sebab awak Malaysia saya bagi 106. Dia makap harga punya tinggi. Pakcik tu pun keluarkan duit dia, bayar. Saya waktu tu tengah muda lagi, umur belasan lagi. Ada rasa nak bergaduh dengan orang sikit. Okay. Saya pergi dekat pakcik tu. Saya tak ada apa-apa keuntungan apa pun nak tahan pakcik tu. Okay. Cuma saya rasa kesian kena tipu tu. Sebab muka makcik tu dua-dua orang. Saya balas balik ke Arab, iaitu jangan tipu. Tadi kamu kata harga dia lain. Sekarang tapi saya balas tu ke Arab lah. Jadi Arab tu dia tahu kita boleh Arab, dia berkata tak apalah. Ambil lah selai lagi, tak payah bayar. Dia tak nak bergaduh juga lah. Ambil selai lagi, tak payah bayar. Ambil lah, pilih lah mana-mana. Saya kata pastikan harga tu lebih kurang kualiti dia. Cuma nak katanya 2-3 langkah lagi Kaabah dah situ. Yang duk menipu tu jiran pada Kaabah. Yang duk menipu tu jiran pada Kaabah. Okay. Tak ada turun, kena betul pun kawan tu. Hidup balik ada. Saya nak kata apa? Saya bukan nak kata Mekah tu teruk. Okay. Tapi saya nak beritahu, benda-benda perangai buruk satu tempat akan ada di mana-mana pun. Di mana? Sebab tu tuan-tuan jangan ada satu stigma negara barat semua jahat. Yang belah-belah negara Islam ni semua elok. Memang dari segi social eksperimennya negara orang Islam lagi okey sikit. Sebab tu ada Mak Saleh buat eksperimen. Kalau dompet jatuh dekat US, orang takkan panggil dah. Okey ni, kopek duit hang ni tak ada dah. Kalau di UAE orang panggil balik. Mungkin sebab dia buka beg duit kita RM200 akaun bank aku RM200,000 dia bagi balik. Sikit sangat duit dia. Nak curi pun tak padan. Mungkin Arab sana dia kaya banyak kot. Okey. Cuma saya nak katanya, ya setiap tempat dia ada keburukan dan kebaikan masing-masing. Dia ada kebaikan dan keburukan. Cuma saya nak kata, jangan kerana hanya ada 2-3 gambar Halloween. Dan hari ni pun saya tengok Imam Masjidil Haram ada buat kenyataan balas tentang bab tu. Itu budaya dia orang. Kalau dulu orang pernah pergi ke orang yang buat umrah ni, dia boleh pergi ke Jeddah, keluar daripada sepadan tanah haram, masuk sampai ke tepi Laut Merah tu, dekat dengan Masjid Qisas. Dan ada satu masjid dekat Jeddah tu, nama dia masjid, saya tak ingat masjid apa, tapi masjid dia masjid terapung lah, tepi laut. Okay. Situ tuan-tuan akan tengok perempuan-perempuan Saudi dah free hair dah pun di kawasan tu. Itu biasa. Dia nak masuk tanah haram tak jauh dah. Okay. Itu ialah normal di sana. Okay. Cuma orang kita ni jadi terkejut terlebih sikit bila mana tengok Arab sambut Halloween. Dia terlupa yang Malaysia ni sambut Halloween lebih sakan daripada yang Arab tu sambut. Saya bukan nak backup mana-mana, cuma saya nak kata ada orang dia terkejut. Uish, pakai topeng hantu, serban duk gantung dekat tekuk, dekat leher ni. Okay. Sebab tahulah itu syiar orang Arab. Okay. Saya nak kata ni yang Quran duk cerita ni, yang Quran duk cerita dalam surah Al-Balad ni, ini bukan setakat duduk di Mekah. Dia yang di Pertua Majlis Perbandaran Kedah, Perbandaran Kedah Mekah. Silap marah orang Kedah ni. Okey. Maknanya Abu Jahal yang duk buat ni. Orang Kedah tak ada kena-mengena nampak ni. Okey. Dia tersasul sebukul lisan je. Bukan ada rasa tak puas hati apa. Cuma nak katanya yang pegang urusan Mekah ni, duk sedang menipu Nabi ni, yang duk pegang urusan Mekah, yang duk buat urusan ni. Okey. Dia kata, ahlaktu malal lubada. Aku telah habis duit banyak nak lawan Muhammad ni. Siapa? Sebahagian dalam tafsir kata, ini kata-kata Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan kecil jawatan. Dia ialah orang yang mengurus Masjidil Haram dan juga mengurus Kaabah tu sendiri.
dia yang urus, tapi dia kafir. Dan Kaabah walaupun diurus oleh orang kafir waktu tu, Kaabah tu mulia. Sebab Kaabah tu dibina oleh Nabi Ibrahim. Saya nak katanya ialah kejahatan kalau Tuhan redha dia bagi, dia akan berlaku pun di tanah suci. Dia tetap tanah suci walaupun diurus oleh orang kafir pada waktu itu. Dia ni ketua sebab dia yang jaga kebajikan kedai-kedai tepi-tepi ni, Abu Jahal ni. Okay. Dia kata, aku dah habis duit banyak dah. Maknanya Tuhan beritahu pada kita melalui ayat ke-6 ni, manusia bila mana dia buat perancangan-perancangan jahat, dia akan sebut benda ni. Sebab tu kita akan tengok bila mana ada apa-apa, dia nak menang, dia nak berkuasa apa-apa semua, dia akan sebut benda ni. Kita dah habis duit banyak dah. Kita dah keluar duit yang banyak. Kenapa kita boleh kena macam ni? Kenapa kita boleh jatuh macam ni? Contoh orang, dia dah kata, saya dah keluar duit banyak dah. Macam mana boleh kalah? Ni musim pilihan raya kan? Okay. Sebelum tanding lah, sebelum itu. Dia akan sebut benda tu. Mungkinlah lepas pilihan raya, dia dah keluar duit banyak, bayar duit calon semua. Ni saya sebut umum lah. Tak sebut mana-mana parti pun. Okay. Kalau lah kata kalah, biasanya akan keluar perkataan tu. Kita dah habis duit banyak dah dengan poster rata kampung, rata negeri. Macam mana boleh kalah? Jentera kita buat apa? Bukan salah jentera. Tidak ada keizinan. Yalah dalam masa yang sama, performance kita pun akan diambil kira. Okay. Cuma saya nak katanya, ini cara cakap orang-orang yang dia rasa dia boleh jadi pemain utama untuk tempat tu. Dia boleh jadi pengubah, pengatur acara dalam tempat tu. Sebab dalam kepala Abu Jahal, dia fikir dia mesti menang macam-macam mana pun. Dalam game lawan Muhammad ni aku mesti menang. Tak boleh Muhammad menang. Tapi Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-5 dan juga ke-6, ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Adakah kamu sangka tak ada orang dah boleh melepasi kamu? Dalam keadaan kamu dabik dada kata kita dah habis duit banyak. Tuhan nak beritahu ada pihak yang tak benarkan kamu boleh mengatasi Rasulnya, iaitu Tuhan tu sendiri. Kemudian ayat yang ke-7, ayahsabu allan yarahu ahad. Sekali lagi Tuhan tanya, ayahsabu allam yarahu ahad. Adakah dia menyangka bahawa tidak ada siapa pun yang melihatnya? Maknanya, adakah Tuhan akan biarkan orang-orang jahat yang nak lawan Nabi ni macam tu saja? Tak. Okay. Kemudian ayat ke-7, ke-8 dan juga ke-9. Yang ni yang menarik. Okay. Tuhan mula bangkitkan apa yang ada pada orang kafir dan apa yang ada pada orang Islam. Okay. Mula-mula Tuhan kata, ayahsabu allam yarahu ahad. Adakah dia tidak menyangka tidak ada orang yang tengok dia, iaitu orang kafir? Sebenarnya memang Tuhan duk tengok pun, dan Tuhan biarkan macam nak bagi dia orang ni rasa seronok, dia orang menguasai permainan itu. Maknanya dia orang sekat Nabi, Nabi sakit, Nabi jatuh, Nabi tunduk. Dia orang nak buat jahat pada sahabat, tak ada orang lawan. Waktu tu dia orang seronok. Sebab tu dia orang kata kita dah habis duit banyak, kita mesti menang lah. Macam mana pun. Okey. Kemudian Tuhan kata pada ayat yang ke-8, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Okey. Ini persoalan-persoalan yang Tuhan bangkitkan. Alam naj'al lahu 'ainain. Mengapa manusia itu bermegah-megah? Megah. Ahlaktu malal lubada. Dia orang megah. Aku dah habis duit banyak. Tuhan kata alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kami telah jadikan baginya 2 biji mata? 2 biji mata ni, kornea mata tu, mata. Dengan mata yang Tuhan bagi tu tak boleh tengok kekuasaan. Ada part-part dia orang kalah. Turun ayat Quran, cabar, suruh bagi ayat Quran sama level, tak boleh bagi. Allah Ta'ala cabar orang-orang kafir. Kumpulkan semua udaba wasyu'ara, kumpulkan semua orang-orang pandai bahasa, orang-orang pandai syair, untuk buat satu ayat yang menyamai Quran. Tak boleh buat. Situ mata boleh tengok kat mana betul tak betulnya Nabi ni. Situ boleh balik fikir. Siang lawan Nabi, malam nak tidur fikir. Aku duk buat kerja lawan Muhammad pagi tadi tu, sebenarnya apa cerita aku dengan Muhammad ni? Sepatutnya boleh fikir. Okay. Tapi manusia kalau dia sombong,
kalau dia ada kemegahan, itu akan blok dia. Walisanan wa syafatain, dan kami jadikan kepada kamu orang kafir dan juga kita semua ni lidah dan juga dua bibir. Dua biji mata, orang kafir ada, orang Islam pun ada, merujuk pada zaman tu. Lidah dan dua bibir, orang kafir ada, orang Islam ada. Okay. Kemudian kalau kita tengok ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-10, wahadainahun najdain. Dan wahadainahun najdain maksud dia apa? Dan kami telah tunjukkan kepada mereka dua jalan, tapi mereka pening lagi. Kita pergi lalu azan dulu. Okey, kita ambil sikit lagi pada ayat ke-10. Tuhan sebut wahadainahun najdain. Selepas Tuhan kata, bukankah kami jadikan pada kamu dua biji mata, satu lidah dan bibir, dua bibir. Okey. Maknanya daripada pandangan mata ni ialah untuk melihat. Daripada melihat tu, apa yang akan lidah keluarkan? Kalau mata tengok benda buruk, dia akan keluar benda-benda buruk lah. Kalau mata tengok benda baik, dia akan keluar benda-benda baik. Okay. Kemudian Tuhan sebut, kami telah jadikan manusia ada kuasa pilih untuk najdain. Najdain maksud dia apa? Dua tempat yang ada kemuncak. Najd maksudnya satu benda yang ada kemuncak dia, kemuncak tertinggi dia, iaitu kemuncak pada kebaikan ialah redha Tuhan, iaitu syurga. Kemuncak kepada keburukan iaitu murka Tuhan, iaitu neraka. Jadi kami dah bagi kepada kamu dua pilihan, tapi kamu guna mata kamu untuk tengok apa. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada ayat 5 hingga 10 tentang manusia yang lawan Nabi ni. Mereka dah lupa daratan, mereka sedang ambil nikmat Tuhan, fasiliti Tuhan, lawan pesuruh Tuhan. Jadi ini benda yang sangat-sangat tak baik untuk satu orang manusia. Seakan-akan otak dia tak boleh berfungsi dengan baik untuk tengok apa maksud daripada ayat tu. Okay. Jadi kita berhenti situ je, kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.